Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian hadis kita Sahih Muslim, dan kita telah selesai membincangkan bab Al-haya. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan perkara yang baik. Dan kita telah bincangkan panjang masalah ni berkenaan dengan malu. Sebab itulah hadis yang famous, yang biasa disebut oleh para asatidzah, hadis yang disebut dalam Al-Arba'in Nawawiyah, dalam hadis 40, Nabi kata apa? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula wa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya benda yang kita dapat daripada nabi-nabi dahulu lagi, ajaran-ajaran daripada nabi yang dulu-dulu lagi, bahawa sekiranya kamu tak malu maka buatlah apa yang kamu nak. Hadis ni maksud dia larangan kepada sikap orang yang tak ada sifat malu. Iaitu orang tak ada malu ni, maka dia akan melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh nafsunya. Sebab itulah dalam hadis ni Nabi kata sesungguhnya malu itu tidak membawa melainkan perkara-perkara yang baik. Dan seperti juga kata Ibn Qayyim, iaitu bila maksiat itu dilakukan, diamalkan, sentiasa dilakukan, maka kita akan lihat perasaan malu tu hilang daripada jiwa seseorang. Biasa benda ialah maksiat, mula-mula buat malu, diulang, lama-lama hilang perasaan malu terhadap maksiat. Sebab itulah di sini ada kewajipan untuk mengingkari kemungkaran. Ingkar al-munkar, ingkar kemungkaran, amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Kalau kata buat apa nak tegur ustaz, dia tu memang confirm tak nak dengar punya. Kita tahu dia memang confirm tak nak dengar, tapi orang yang sekeliling yang melihat maksiat tersebut, kalau kita diam, kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, dia kata kalau kita diam terhadap satu kemungkaran, maka kita akan lihat nanti orang jahil, dia tengok orang alim melihat kemungkaran tadi, dia diam, maka orang jahil lebih akan dia anggap perkara tersebut adalah satu bentuk redha terhadap maksiat tersebut. Jadi hilanglah. Itu kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Hari ini kita masuk terus ke dalam hadis yang ke-55. Jami' Awsafil Islam. Jami' Awsafil Islam, bab sifat-sifat Islam. Dalam bab ni yang jami' iaitu pengumpul kepada sifat-sifat baik dalam Islam. Apakah sifat tersebut? Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi letakkan Jami' Awsafil Islam. Dia kata apa? Nak menunjukkan bahawa pada satu sifat dalam hadis ni, dia mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan yang ada pada seorang Muslim. Apa dia? Mari kita bacakan hadis tersebut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-imam penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, kata dia, qala, telah berkata, haddatsana Abu Bakrin bin Abi Syaibah. Jumpa tak hadis ya? 15.
Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib dan Abi Quraib. Qala, mereka berdua telah berkata, haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jaririn. Haddatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib. Haddatsana Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Kulluhum an Hisham bin Urwah, dan semuanya dari Hisham bin Urwah. Tuan-tuan perasan tak ada huruf ha kat situ? Ini dipanggil tahwil. Maksudnya hadis tu macam ni. Ini dah kita dah pernah jelaskan, tapi saya ulang balik lah. Contohnya, saya mendengar daripada Encik Rusdi, daripada Dr. Zainul, ha. Saya mendengar daripada Puan Melissa, daripada Puan Nazliah, ha. Mereka semua mendengar daripada Ustaz Adli. Maksudnya Encik Rusdi, Encik Zainul, Puan Melissa dan Puan Nazliah, sampai Nazliah dengan Dr. Zainul ni dengar daripada Ustaz Adli. Sebab tu saya pakai hak. Semua dengar daripada. Bukan semua, yang atas sekali, last sekali tu. Saya ulang balik. Pada saya mendengar, saya pakai nama yang famous lah, okay? Saya mendengar daripada Fathul Bari, Fathul Bari daripada Rasul Dahri. Hak. Last sekali tadi siapa? Rasul Dahri. Saya mendengar daripada Adli, dia berkata daripada Ridwan Rajendra. Hak. Siapa last sekali tadi? Ridwan Rajendra. Saya mendengar daripada Ustaz Halim, daripada Ustaz Asri. Mereka semua daripada Ustaz Mu'adh. Mereka semua tu siapa? Yang atas tadi. Pertama tadi siapa? Ustaz Rasul. Yang kedua Ridwan Rajendra. Yang ketiga Ustaz Asri. Mereka semua daripada Ustaz Mu'adh. Itu maksudnya hak. Kalau kita tengok dalam hadis tu, hak, maka mereka semua. Bukanlah semua orang dalam sanad tu, tak logik. Sebab mereka ada yang bukan dalam satu generasi, atau dalam satu tempat. Itu maksudnya hak. Faham ke? Tak apalah, dia tak faham tu, mau dengar je lah. Itu nak baca supaya kita faham. Bila baca hadis kita ni ada hak. Alhamdulillah, hak terbesar tu hak. Kalau ada orang kata hak ni macam hak dalam Quran pula, harus berhenti ke apa ke kan? Harus sambung kan? Harus bukan Jadi kat sini dia kata mereka semua mendengar daripada Hisham bin Urwah dari bapaknya. Siapa bapak dia tu? Hisham bin Urwah, bapak dia nama siapa? Kalau nama dia Hisham bin Urwah, bapak dia nama Urwah lah. Itu makruf lah tu. Hisham bin Urwah, nama dia bapak dia siapa? Urwah. Urwah ni bin siapa? Kalau Pak jawab, saya bagi air satu. Urwah bin Zubair. Zubair bin siapa? Zubair Al-Awwam, sahabat Nabi. Maksudnya Hisham bin Urwah ni cucu sahabat Nabi. Jadi bapak dia siapa? Urwah bin Zubair, seorang tabi'in yang terkenal, tabi'in yang hebat. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini, bapak dia Zubair. Mak dia siapa? Zubair ni kahwin dengan siapa? Ada satu hadis berkenaan dengan, pernah sekali yang
isteri Zubair ni. Isteri dua, saya tak bagi jawapan ni. Isteri Zubair ini, Zubair pergi berjihad, pergi kerja kat luar. Jadi isteri Zubair ni pergi bekerja dekat ladang, apa semua penat. Dia dah angkat barang. Bila angkat barang tu, Nabi SAW nampak dia. Nabi kata naiklah, tumpang unta Nabi. Isteri Zubair dia kata, kalaulah bukan kerana aku tahu suami aku ni kuat jealous, ghirah dia kuat. Ghirah maksud jealous kuat ya. Jealous dia kuat, maka aku dah tumpang dah. Benda tu pun dia ceritalah dekat suami dia Zubair tadi. Asma pun cerita kat Zubair. Zubair kata, sebenarnya kau angkat barang tu lebih aku rasa sedih ya? Lebih aku rasa susah hati daripada kau angkat barang banyak-banyak tu, daripada kau tumpang unta Rasulullah. Siapa tadi? Saya dah sebut tadi, Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma ni siapa? Kakak ke adik Aisyah? Asma kakak Aisyah, 10 tahun lebih kurang lebih tua daripada Aisyah, dan mak lain. Asma mak lain daripada Aisyah. Okey, Asma dia ada anak nama Abdullah. Waktu tu Aisyah digelar sebagai Abu Abdullah, diangkat pada anak saudara dia. Ya, Ummu Abdullah, Abu Abdullah, Ummu Abdullah. Faham cerita ni? Dan hebatnya Urwah bin Zubair pula, nampak dia siapa? Kira cucu Abu Bakar jugalah. Betul tak? Melalui imak dia. Dia juga anak kepada Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi juga. Cucu anak sahabat, cucu sahabat, menantu sahabat, sebab dia kahwin dengan anak kepada Ibnu Umar. Dia kahwin dengan anak Ibnu Umar, Saudah. Nama anak siapa? Anak Ibnu Umar, nama Saudah. Nampak? Itu kumpul padanya kehebatan seorang salah. Nampak? Atuk dia sahabat, bapak dia sahabat, pak mertua dia pun sahabat. Anak dia Hisham bin Urwah, perawi hadis yang terkenal juga. Yang ni kita kata, inilah kita salaf, ulama as-salafus salih, terkumpul padanya semua barakah tadi. Sebab itulah kalau orang ketikaikan, kamu ni yang salaf ni sikit-sikit hadis, sikit-sikit kata sahabat, sikit-sikit kata sahabat. Kita kata mereka ni terkumpul pada mereka segala barakah. Adakah kamu nak ambil ilmu daripada Fulan bin Allan sekian dan sekian, sedangkan kita dah ada Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah ni? Takkah ini telah menjadi satu bukti bahawa mereka ni, kita ni tak boleh ambil ilmu melainkan melalui mereka? Kalau dipilih lah, kamu nak ambil ilmu daripada sahabat ke dengan satu mamat mana tak kenal, mesti kita ambil daripada sahabat Nabi. Hatta daripada orang yang lain, kata pakar falsafah ke pakar apa, kita takkan ambil daripada mereka. Kita akan ambil daripada Urwah bin Zubair ni. Yang Urwah bin Zubair ni antara orang dia belajar dengan siapa? Belajar dengan Aisyah. Bukan setakat tu saja. Aisyah tu kan makcik dia, jadi boleh masuk rumah bila-bila lah, kan? Mak dia punya adik-beradik. Jadi dia tak ada masalah, dia bukan mahram. Mahram ke bukan mahram? Mahram dia lah. Mahram dia terbalik pula. Mahram dia boleh masuk rumah mengaji. Sebab itulah satu ulama nama dia Qabisah ni, dia kata aku Urwah bin Zubair, adik dia Mas'ud bin Zubair, anak Zubair Al-Awwam yang lain lah, dan juga Abdul Malik bin Marwan, kami dulu sama-sama satu batch mengaji dengan Zaid bin Thabit, mengaji dengan semua. Tapi bila time mengaji, yang paling pandai sekali siapa? Urwah bin Zubair. Sebab dia mengaji dengan Aisyah tadi. Ini dalil bahawa orang perempuan dia boleh jadi alim hebat dalam bidang hadis. Tapi malangnya akhir zaman ni susah nak jumpa ustazah yang tiada hadis. Biasanya ustazah mengarut. Minta maaf sebut. Biasa ustazah mengarut. Minta maaf lah. Yang nak pula yang keluar TV, lagilah 2 kali mengarut. Dia suruhnya baca Qul huwallah 7 kali. Pagi-pagi Jumaat baca Qul huwallah 7 kali sebelum berdoa. Apa benda ni, mana dapat ni? Baca Qul huwallah tu bagus, bacalah surah apa pun. Kenapa tak suruh baca Al-Baqarah aja pagi tu nak doa makbul? Tapi dia kata baca Qul huwallah 7 kali sekian dan sekian. Mulalah petua-petua yang pelik-pelik diberi. Lepas tu dia pula dia sambung dengan ayat. Baru ni ada orang kata dia nak cari jodoh, dia kata
Ustaz, saya tengok rancangan tu, saya nak sebut nama lah, mungkin Saman Dujutari ya? Saya tengok rancangan tu, disambungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat itu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Itu orang beriman ni, orang yang musyrikin ni, mereka mencintai berhala mereka lebih daripada mereka mencintai Allah. Dia ambil ayat kat situ. Dan orang yang beriman itu lebih-lebih cinta kepada Allah. Ambil ayat tu. Lepas tu bawah tu pula sambung dengan surah mana tak, Al-Kahfi ke mana sambung. Siapa amalkan doa ni 40 kali ke lebih kurang, maka doa dia makbul. Bahaya betul. Dan ada testimoni pula, 5 hari baca dapat jodoh. Yang sahabat ni tu, ustaz saya dah baca sebulan dah tak dapat-dapat pun. Jadi kat sini kita janganlah, tak boleh, kita jangan buat macam tu tuan, dengan Quran, dengan hadis. Kita bukannya, Quran dengan hadis ni bukan macam apa potion kan, campur ni love potion. Dia campur ni dapat sakit lutut ke apa, bukan. Quran bukan macam tu. Jadi ustaz, bukan ke Quran ni istighfar bil Quran, kita mengambil ubat dengan Quran? Ya, dengan membaca Quran. Bukan kita ambil potong sini lepas tu keluarkan satu lagi baru punya potion, penawar baru, bukan. Dah mengarut dah ke sini, dah menyimpang tajuk dah. Saya kata wanita juga perlu mengaji hadis dengan betul-betul. Sebab yang ramai menjadi ustazah kat sekolah agama siapa tuan-tuan? Perempuan. Pergi sekolah agama rakyat dekat Malaysia ni, kat Kuala Lumpur je lah, 80% ke 90% yang mengajar ialah ustazah, bukannya ustaz. Lalu dia buatlah program-program yang mengarut-ngarut kepada anak-anak muda ni, yang pelik-pelik, dan bagi hadis-hadis yang palsu dan tak betul. Anak buah saya kecil lagi 4 tahun, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dia kata, Ustaz, Rasulullah telah bersabda. Baguslah dengar mulut dia baca hadis, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, bagus sekolah agama ni. Tak nak sebut jugalah sekolah agama apa, terkenal. Baca hadis kedua, sampai hadis ketiga dah lain macam dah. An-nadhafatu minal iman tu, kebersihan sebahagian daripada iman. Itu bukan hadis. Dengan lafaz an-nadhafatu, an-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Kata ulama, itu bukan hadis Nabi. Itu hadis yang direka oleh DBKL, Al-Baladiyah. Yang hadis dari Nabi, at-tuhur syatrul iman. Itu betul. Bersuci itu ya part of iman, syatrul iman. Kemudian sambung pula lepas tu, Rasulullah SAW bersabda pula, tutuplah ilmu ke negeri Cina. Ini siapa yang mengajar? Ustazah. Dan ada pula ustazah lain tu yang mendengar tu mengaji master dekat UKM. Saya sebutlah, dalam bidang syariah, tapi benda-benda macam ni. Saya kata pentingnya dia belajar dengan Aisyah dan juga dia belajar dengan siapa? Hadis yang kita baca ni, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Kan dia kata an Sufyan, maksudnya bapa dia Urwah bin Zubair belajar daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni tak berapa terkenal sangat di kalangan sahabat. Dia sahabat tapi tak berapa terkenal sangat. Dia hanya ada lebih kurang 5 hadis sahaja. Dan dalam Sahih Muslim ada 1 hadis ini sahaja yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. 1 hadis ni saja, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Kita sambung. Qala, dia telah berkata. Siapa yang berkata? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Qultu ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku, kulli fil Islam qawlan, satu kata-kata, satu perkataan, la as'aluhu atau la as'alu anhu, aku tak akan bertanya tentangnya, ahadan ba'dak, seseorang pun selepas kamu. Dalam hadis riwayat lain, seseorang pun selain daripada kamu. Maksudnya aku tak akan tanya, aku tanya satu soalan ni, aku tak akan tanyalah orang lain dah. Ini je soalan. Dalam hadis riwayat lain pula, a'tasimu bihi, yang aku boleh berpegang dengannya, satu nasihat yang lengkapnya aku boleh berpegang dengannya. Sufyan bin Abdullah ni kata. Inilah kadang-kadang banyak sangat nasihat kan, macam tu nak buat lah, macam kita lah. Ustaz banyak sangat lah amalan soleh, tahajud lah, sedekah lah, kelas pun banyak. Kelas Ustaz Inuh ada, kelas Ustaz Ali ada, kelas Ustaz Arifin ada. Bagi satu, mana satu kelas yang aku pegang satu je cukup.
Macam itulah, lebih kurang. Dan Islam juga ada banyak amalan soleh, banyak amalan yang baik. Jadi kata bagi aku satu yang the best, yang aku boleh berpegang dengannya, satu nasihat yang lengkap yang aku boleh berpegang dengannya. Ini sahabat radhiyallahu anhu, mereka sentiasa cari yang terbaik. Kalau kita cari yang paling kurang, betul tak? Yang belajar dia akan cari terbaik, alhamdulillah. Yang lain tu dia akan cari yang minimum. Ni cukuplah sah. Orang kata buat lebih sikit, apa tu sunat je. Itu sunat je. Kita kata para sahabat belajar macam ni. Itu sahabat, mana kita mampu. Tak apalah, itu cerita zaman sekarang. Kita banyak fitnah. Sambung seterusnya, qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadis Abu Sama ghairak. Nabi kata jawapan dia pendek saja. Nabi bagi jawapan yang sangat pendek. Qala, Nabi telah berkata, qul, katakanlah, amantu billah, berimanlah, katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Fastaqim, kemudian beristiqamahlah. Kemudian dari riwayat lain, au thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Mana hadis panjang-panjang daripada atas ni, bawah ni mana hadis ni? Mana hadis dia? Qul amantu billah fastaqim. Takkan tak boleh hafal hadis ni. Qul amantu billah thumma istaqim. 10 je. Panjang lagi dia. Muhammad Said Fakhruruddin Ar-Razi, 13. Setengah orang nama kan. Panjang lagi. Said Sirajuddin Jamalul Lain, nama sultan kita. Panjang. Ini 10 je. Qul amantu billah thumma atau fastaqim. Macam mana hadis dia? Ulang sekali lagi. Qul amantu billah fastaqim. Sekali lagi. Qul amantu billah fastaqim. Kalau tak ada hadis dalam dunia ni yang tuan-tuan hafal, ialah hafal hadis ni je. Sebab hadis ni satu dah lengkap dah. Maksudnya yang kata bagi satu nasihat yang aku boleh pegang dengannya. Mari kita bincangkan apa hadis ni. Hadis ni kata, qul, katakanlah amantu billah. Apa maksud beriman kepada Allah? Nampak? Pertama sekali dia kata, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maksudnya iman ni dia kena dizahirkan dengan kata-kata. Kita bincang banyak kali dah, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang menzahirkan keimanan. Iman tak boleh sah tanpa kita menzahirkannya. Tak boleh iman simpan dalam dada. Tak boleh kita menzahirkan selainnya. Dia kata saya cakap je saya tak Islam, tapi sebenarnya dalam hati saya Islam. Tak boleh juga, kecuali dalam keadaan tertentu, iaitu keadaan dalam bila diperangi, bila keadaan musuh, bila diugut dengan bunuh dan lain-lain. Kalau tidak, kita tak boleh kata aku luar cakap lain, dalam lain. Katakanlah dia nak menyamar, dia kata bulan puasa dapat tangkap, kau Islam, saya tak Islam. Tak boleh kata macam tu. Apa yang di luar mesti sama dengan dalam hati. Dalam banyak hadis kata qulu amanna. Dalam Quran dan surah Baqarah, surah Ali Imran, katakanlah qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa. Hadis tu, ayat Quran. Katakanlah aku beriman dengan pada Allah, apa yang turun kepada engkau, turun kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf dan semuanya, Ayub dan juga yang lain-lain. Maksud iman perlu dizahirkan, disebut. Yang kedua, iman kepada Allah ini, seperti yang kita sedia maklum, iman ni perlulah disertai dengan ketiga-tiga aspek tadi. Itu iman dengan hati, iman dengan mulut dan iman dengan amalan. Jadi seorang yang beriman, dia beramal dengan imannya. Seorang yang beriman, dia beramal dengan imannya. Siapa yang mengeluarkan amal daripada iman, maka dia bukan ahli sunnah. Bila kita dah faham iman, dah faham pula maksud iman, apa kehendak iman. Kehendak iman nakkan kita kepada tahu apa itu iman, betul tak? Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang beriman wa amilus solihat. Beriman, kata Imam Syafi'i, iman tu mesti ada dalam sebelumnya apa? Bila iman sebelumnya kena ada. Saya nak beriman dengan sesuatu. You nak believe in something, mesti you tahu tentang benda tersebut. Saya nak beriman bahawa iPad ni bagus, saya nak beli iPad ni, saya nak beriman iPad ni bagus, saya kena tahu apa yang dalam iPad ni, apa yang bagus dalamnya, apa bahan dia, apa dia, software dia, apa alat yang digunakan. Barulah kita kata kita beriman. Begitu juga kata amantu billah, katakanlah aku beriman dengan Allah, maksudnya aku tahu tentang Allah, tahu apa yang Allah nak,
Sebab itulah kita baca kitab Usul Salasah, kan? Kitab Al-Salasatul Usul, 3 landasan utama tu. Pertama, ma'rifatillah, tahu tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatul Rasul, tahu tentang Rasul. Yang ketiga, tahu tentang agama. Atau kedua, tahu tentang agama. Yang ketiga, tahu tentang Rasul. Ini pokok agama. Tak kenal 3 ni, maka iman dia bukan iman yang sempurna. Bukan seorang yang benar-benar seorang Muslim yang sempurna keimanannya. Bahkan takut-takut tak sah pun keimanannya. Sebab katakanlah dia kata dia beriman kepada Allah, tapi dia tak tahu apa hak-hak, apa syarat-syarat beriman dengan Allah tadi, rukun-rukun beriman dengan Allah, iaitu dengan tauhidnya, tidak mensyirikkannya, melakukan apa yang suruhannya, apa semua. Maka kita takut nanti iman dia tu bukan iman yang seorang Muslim yang betul. Takut dia orang yang tersesat dalam keadaan imannya. Betapa ramai orang yang mengaku seorang beriman kepada Allah tapi dia buat syirik, betul tak? Ramai. Berapa ramai yang mengaku beriman kepada Allah tapi dia melakukan dosa-dosa yang sangat besar, yang kadang-kadang dia tak tahu itu dosa besar. Dalam beberapa tahun yang lepas, ada beberapa orang jumpa, sahabat saya kata, kita zina tu haram. Ada yang bertanya soalan macam ni, Ustaz, zina tu kalau suka sama suka tak berdosa kan? Ada keluar soalan macam tu. Kita tak bukan kita benda yang pelik bila kita dengar tu. Ada orang macam ni. Orang tak mentun tu. Tak maaf sebut lah. Sebagai anak muda tak mentun, dia tanya soalan ni. Kalau zina suka sama suka tak apa kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha? Tak, dia tak jawab. Dia tanya serius, dia tanya betul. Dia tak tahu benda tu sebut. Jadi itu amantu billah, dia kena datang sebelumnya al-ilmu billah. Al-ilmu billah. Thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Kemudian datanglah perkataan dan seterusnya, kemudian beristiqamahlah. Apa maksud istiqamah? Nah, konsisten itu terjemahan direct pada perkataan istiqamah. Kalau saya kata siapa terjemahkan istiqamah kepada konsisten sahaja, maka saya katakan itu tidak betul. Jadi apa jawapan yang lebih tepat? Konsisten tu dah betul lah, tapi konsisten tu hanya separuh. Yes, konsisten di dalam jalan Islam. Konsisten di dalam jalan Islam. Maksud dia konsisten? Apa tadi istiqamah? Konsisten di dalam mentaati Allah. Konsisten dalam mentaati Allah. Dan mentaati Allah tu besar lah. Pertama, mentaati Allah dalam tauhid. Mentaati Allah dalam tauhid. Konsisten dalam tauhid, tidak syirik. Sebab itulah bila dia tanya Abu Bakar As-Siddiq, apa itu istiqamah? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, sama macam Quran. Apa yang Nabi sebut ni sama macam dalam Al-Quran. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun. Abu Bakar As-Siddiq bila tafsirkan ayat ini, dia kata apa itu istiqamah? Kata Abu Bakar As-Siddiq, iaitu mentauhidkan Allah. Itu part of maksud istiqamah. Dia kata mentauhidkan Allah, iaitu tidak la yaltafit, lam yusyriku billahi syai'a, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Walam yaltafit yaminan atau yamnatan wala yusratan, dia tidak pandang ke kanan dan tidak ke kiri. Maksudnya straight dalam jalan Islam ni, akidahnya lurus. Sekali lagi tanya, macam mana nak akidah lurus kalau tak mengaji berkenaan dengan akidah yang lurus? Sekali lagi, pentingnya kepada ilmu tadi. Kata, berada di atas jalan Islam, di atas jalan akidah Islam secara konsisten, dan tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Maksudnya itu Islam. Tak bolehlah kita, saya akidah Islam, tiba-tiba suka liberal. Saya akidah Islam, tapi suka Syiah. Saya akidah Islam, tapi rasa okey kepada ajaran-ajaran agama yang lain. Dia rasa, tak ada rasa ghairah, tak ada rasa kebencian terhadap kesyirikan, tak ada rasa tak suka kepada benda yang syirik. Dia rasa okey je semua agama, cuma saya pilih jalan ni. Tak betul. Macamlah liberal ke ahli falsafah, dia kata dia straight dalam Islam, straight dalam atas akidah Islam. Tiba-tiba bila bab akidah, bila bab sifat, dia nak bincang melalui cara
ahli falsafah. Macam mana ni? Akidah Islam apa dia? Kan? Kita pelik. Penggunaan ayat yang semua lebih kurang yang Nabi pernah buat, kan, garis tu kan. Kita tengok hadis tu, Nabi khattalan khattan wa atau barisan, lepas tu Nabi buat garis tepi-tepi dia. Kau jalan Islam, jangan wala tatafarraqu, jangan berpisah-pisah. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq, tetap jalan-jalan Islam. Buat sebahagian ulama pula seperti Umar Al-Khattab, macam sahabat Nabi, dia kata Umar Al-Khattab, dia kata lam yaruhu raw'ani tha'lab. Jangan kamu macam ni, pandang kanan ke kiri macam seperti seekor musang. Pernah tengok tak musang panjat rumah kan? Dia berjalan, sambil jalan tu pun dia ngok-ngok, dia jalan, jarang dia straight je. Dia akan ke kiri ke kanan, sa'lab, macam solat lah. Nabi kan larang kita solat macam sa'lab, musang kan. Dia solat tu pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri. Tak boleh, itu makruh. Mazhab Syafi'i makruh. Jadi kita macam tu juga dalam akidah, jangan ke kanan dan ke kiri. Maksudnya tak perlulah kita nak pergi dalam masalah, nak menyelesaikan masalah agama, pergi cari buku-buku kafir, baca buku orang kufar. Nak bincangkan akidah Islam, pergi baca buku lain. Bincang masalah Islam ni, pemerintahan Islam, tiba-tiba baca buku demokratiyah apa semua. Kita berjuang, kenapa pejuang Islam ni pakai brand pejuang Islam? Bila bercakap kita memperjuangkan demokrasi, apa dia ni? Orang berjuang Islam kan demokrasi. Demokrasi yang kita pegang ni harus dipertahan. Mana datang ni? Tadi mengaku Islam tegak takbir Allahu Akbar, bukan main lagi. Buat takbir. Tapi bila masalah kita mempertahankan demokrasi, datang mana ni? Minta maaf sebut anda politik sikit. Stop kat situ, kan panjang cerita. Ya? Baik, kita menyelesaikan masalah-masalah lain lah. Ketika muzaharah dengan masalah demokrasi, dengan masalah peperangan. Sebab itu kita ada usul. Kita ada usul, kata Syekh Fallah Al-Mandakar nama Syekh tu. Kita ada usul, kita perasaan saja. Kita sekarang di orang Islam banyak menyelesaikan masalah melalui perasaan, bukan pada usul ilmu, pada apa yang Nabi SAW sebut. Perasaan. Habis orang yang apa, sebagai orang bukan Islam menghina Islam, terus nak bakar itulah, nak bakar ini. Mana usulnya, mana apa kata Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah ni? Masalah dulu politik kat Malaysia dahulu, kisah Anwar Ibrahim, kita menyelesaikan dengan penuh perasaan. Tak ada kita bincang dengan ulama dalam menyelesaikan masalah ni. Apa hadis Nabi kata, hadis 1, hadis 2, hadis 3 dalam masalah ni. Tak ada. Perasaannya, marahnya dengan perasaan bencinya, perasaan dendamnya, semua ada. Kemudian dimasukkan dalam tu dengan slogan-slogan kononnya nak yang lebih baik, nak islah. Islah ni, islah maksudnya apa? Memperbaiki. Perbaiki tak datang melainkan melalui ilmu. Itulah ahli sunnah di istiqamah dalam masa keadaan, dalam masa susah dan masa senang, masa perang dan luar perang, masa dalam keadaan kaya dan keadaan miskin. Ketika kita dalam keadaan senang dan keadaan kita dalam huru-hara, aman dan huru-hara. Itu ahli sunnah istiqamah dalam keadaan ni. Itu Ibn Abbas kata istiqamah tu pula ialah tetap dalam melakukan fardu-fardu, kefarduan. Jadi banyak maksudlah ni. Tadi tauhid kan. Lepas tu Umar kata tak pandang kiri dan kanan. Ibn Abbas kata tetap dalam melakukan fardu. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali dia buat satu kesimpulan daripada kata-kata ulama' yang banyak ni, banyak lagi. Maksud kata ulama' dia kata apa? Istiqamah itu ialah agama yang lurus. Istiqamah ialah agama yang lurus. Min ghairi ta'rij minhu yumnatan wala yusratan, tanpa kita berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan termasuk di dalam tadi, iaitu apa dia? Melakukan segala ketaatan. Sama ada ketaatan secara zahir dan ketaatan secara batin. Ketaatan secara zahir apa dia? Salat, zakat, apa semua. Ketaatan secara batin
ikhlas, tak mensyirikkan Allah, sabar, semualah, dan semua ibadah hati tadi. Wa tarkil manhiyat kullaha, dan meninggalkan segala larangan keseluruhannya. Sama ada zahir dan batin juga, larangan secara zahir dan larangan secara batin. Jadi sekarang ni kita kata istiqamah tu lengkap tak? Lengkap semua. Dari segi akidahnya kena jaga, dari segi ibadah kena jaga, dari segi akhlak kena jaga. Sebab semua benda tiga-tiga ni ada arahan dan ada larangan. Dalam akidah ada tak benda yang Allah Ta'ala suruh? Dalam akidah ada. Dalam akidah ada tak benda yang dilarang? Ada. Itu juga dengan fardu amalan, dan begitu juga dengan akhlak dan lain-lain. Jadi tak bolehlah kita kata istiqamah tu, dia ni istiqamah datang kelas, tapi dia tak pakai hijab dengan betul, tak pakai hijab. Masa datang kelas pakai hijab, tak luar kelas tak pakai hijab. Kita boleh panggil tak dia ni istiqamah? Tak boleh. Kita hanya boleh kata dia istiqamah datang kelas. Itu je kita boleh kata. Tapi nak kata dia seorang yang lelaki yang beristiqamah, seorang lelaki yang beristiqamah atau wanita beristiqamah, tidak. Dia bukan seorang yang beristiqamah. So, istiqamah tu perlu semua, kesemuanya baru dikatakan istiqamah. Saya keluar senus tadi. Baru dikatakan istiqamah. Sebab itulah istiqamah ni bukan benda yang mudah. Kata Imam Nawawi, dinukilkan dalam sebagian ulama, dia kata tidak ada orang yang istiqamah melainkan akabir, melainkan orang yang betul-betul kuat, yang besar, yang kuat ilmunya, yang kuat imannya, akabir. Hatta Nabi SAW sendiri dia mengakui benda ni. Nabi SAW dia kata syayyabatni Hud, surah Hud tu telah menyebabkan kepala aku ni beruban. Allah sahabat ni, ya Rasul, surah Hud telah menyebabkan kepala aku beruban. Surah Hud dan adik-beradik surah Hud. Nabi kata Hud wa akhawatiha, syayyabatni Hud wa akhawatiha, telah menyebabkan kepalaku beruban surah Hud dan adik-beradik surah Hud. Apa dia? Kan sebagian ulama kata surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Maitasa'alun dan surah Takwir, surah Naba. Sebab apa? Sebagian ulama kata sebab dalam surah ni ada cerita pasal neraka, syurga dan neraka. Tetapi sebagian ulama kata sebab ada satu ayat dalam surah Hud tadi, dia kata apa? Fastaqim kama umirt, maka beristiqamahlah di atas apa yang telah aku arahkan, atau apa yang telah kamu disuruh. Maksudnya bukan mudah nak istiqamah sepanjang masa, betul tak? Hatta dalam pagi ni je berapa banyak dah kita tak istiqamah dalam Islam. Kalau balik lagi confirm dah balik, dah bercampur dengan orang apa semua, lebih kurang kita istiqamah. Itulah istiqamah ni bukan benda yang mudah. Bila bukan benda yang mudah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cantik ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaihi, surah Fussilat ayat 6. So, ketahuilah sesungguhnya aku ini manusia, kata Nabi. Al-Quran kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia yang diwahyukan kepadaku. Apa dia? Iaitu innama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan aku Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaih, dan beristiqamahlah padanya. Nampak sama tak macam ayat ni, macam hadis ni? Katakanlah kami Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan kami, dan istiqamahlah. Sama juga macam ayat surah Fussilat ni, sesungguhnya aku diwahyukan, iaitu bahawa Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu, iaitu Allah. Fastaqimu ilaih, beristiqamahlah padanya. Kemudian ada hujung tu disambung, wastaghfiruh, maksudnya dan minta ampunlah. Nampak tak? Beristiqamahlah dan minta ampunlah. Sebab apa? Sebab kita ni apa dia? Sebab kita takkan dapat beristiqamah. Macam mana kita nak istiqamah, macam mana pun kita pasti akan tergelincir. Nampak cantik ayat Quran. Fastaqimu ilahi wastaghfiruh, dan minta ampun kepada Allah. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW sebut, kata ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, sungguh wahai manusia, sini innaka lan tutiqu, sesungguhnya innakum lan tutiqu, kamu semua takkan dapat buat semua benda yang Allah Ta'ala suruh. Tak boleh buat, mana boleh? Abu Bakar Siddiq je yang boleh buat semua.
kasih hadis Nabi kan, Nabi kata, hari ni siapa yang dah pergi ziarah orang sakit? Aku. Siapa dah puasa hari ni? Aku. Siapa dah sedekah? Aku. Siapa dah pergi uruskan mayat? Aku. Siapa buat semua benda ni masuk syurga. Umar kata tepuk dahi, aku tak boleh buat. Umar kata tak boleh buat macam Abu Bakar Siddiq. Satu hari dia boleh puasa, dia boleh zakat, dia boleh sedekah, dia boleh ziarah orang sakit, dan dia boleh uruskan mayat. Kita dah uruskan mayat setengah hari dah penat dah balik rumah tidur, betul tak? Penat lah urus mayat apa semua. Tengah hari lepas makan, ngantuk tidur sampai asar. Lepas asar minum teh tarik satu, sembang-sembang, habis maghrib pergi kuliah, habis. Itu kita, itu saya lah. Saya jual macam tu. Tengah hari dah mengantuk, dah makan tengah hari tu kan, tu tidur sampai asar. Lepas asar kan, ingat dengan anak, ambil anak apa semua, dah maghrib kuliah, lepas kuliah kan minum lagi sampai malam. Itu kita. Maka Siddiq tidak. Jadi kita kata ini, nampak tak? Wastaghfiruh. Waktu Nabi kata tak boleh mampu buat semua, Nabi kata kamu tak boleh tak mampu nak lakukan semua yang aku suruh, tapi saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu, target yang terbaik, Nabi kata. Target yang terbetul sekali. Saddidu. Saddidu. Target yang buat yang terdekat dengan Nabi. Wa qaribu, dan buat yang macam dekat-dekat dengan apa yang Nabi buat. Nabi susah lah, kita zaman fitan. Lepas tu Nabi SAW kata, ada saudara kamu nanti, dia beramal 50 kali ganda daripada apa yang kamu amal sekarang. Dia kata, amalan kami ke amalan mereka 50 kali ganda tu ya Rasulullah? Amalan kau 50 kali ganda. Iaitu orang yang datang akhir zaman ni. Nabi kata apa? Al-mutamassik bi sunnati kal qabidu 'ala jamr. Orang yang ikut sunnah aku macam orang pegang bara api. Ni ikut sunnah Nabi. Ni ikut sunnah Nabi ni pergi open house ni dah ada macam-macam berlaku dah. Nak ikut sunnah Nabi ni dah, kita pun terpaksa lah. Betul tak? Ikut sunnah Nabi ni, muziknya dengan apa ni campur lagi semua, kita dah Allah. Tak pergi kan susah. Ada kita pula tak pergi kan susah. Nak ikut sunnah Nabi, sekali pergi kahwin dah lagi campur lagi. Nak ikut sunnah Nabi, pergi pasar nak beli Tesco kan, nak beli sayur, nak beli apa, susu anak, sampai Tesco je muzik dia dengar perempuan susu pendeknya apa semua dah. Itu apa? Saddidu wa qaribu. Kan Nabi kata saddidu wa qaribu. Buat target yang terbaik dan buat dekat dengan Nabi. Nampak macam mana? Yes. Thumma fastaghfiruh, dan mesti ampun kepada Allah Ta'ala. Itulah dia, itu hujan. Itulah dia, saddidu wa qaribu. Buatlah. Nabi biasa dah. Saddidu wa qaribu. Seorang-seorang walaupun makan pokok, Nabi kata. Ya. Walaupun kamu terpaksa makan daun-daun, walaupun kamu terpaksa pegang pokok, kamu mati seorang-seorang pegang pokok macam tu. Tu janganlah pergi kat luar pegang pokok tu. Makcik buat apa tu? Nabi kata mati pegang pokok macam tu. Maksud tak ada orang nak ikut kita. Tak ada siapa, kita geng kita satu je tu je. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Jangan wala taqtar. Jangan kata para sahabat, jangan taqtar, dengan bikathratil halikin. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Dan jangan kamu wala tastauhish biqillati janganlah kamu rasa ganjil dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan kebenaran. Ini biasalah akhir zaman. Kalau zaman sahabat dulu, sahabat kata para yang ikut ahli sunnah ni sedikit ghuraba, asing apa semua. Zaman sahabat tu. Kalau zaman kita rasanya kita tak asing, lebih asing. Walaupun Islam 1.5 bilion kat dalam dunia ni, Nabi dah kata Islam tu akan kembali sebagai ghuraba, asing. Kata ulama, asing tu ada dua maksud. Satunya asing langsung orang tak kenal, tapi itu sekarang mustahil seluruh satu dunia dah kenal Islam. Itu orang tak kenal Islam yang asli, yang sebenar. Saddidu wa qaribu. Nah, itu dia kita masalahnya. Itu kita kata kita ni susah. Kita contohnya kalau surau kita tu banyak buat yang benda-benda yang kita belajar memang. Ya. Tapi bila kita pergi orang akan tegur, lama tak campur orang surau.
Kita pergi masjid, kita campur pada program yang makruf dan tidak masuk pada program yang mungkar. Itu je. Nampak macam mana? Jamuh hari raya masjid. Rasanya tak ada mungkar benar. Tak ada lah muzik tak ada kan. Kita pergi makan, pergilah. Dia suruh kita kacau rendang, kita kacau rendang. Dia suruh kita buat lemang, kita kacau lemang. Betul. Dia suruh kita basuh pinggan, kita basuh pinggan. Yang tak lama tak nampak tu yang tak buat semua tu. Sebab tu kita jangan cari alasan. Tak nak lah ustaz, saya tak nak bercampur dengan masjid ni, banyak bid'ah. Kata, yalah program bid'ah ni jangan campur. Basuh pinggan pun kau tak nak campur juga. Ada setengah tu alasan. Wah ni banyak bid'ah tu. Rupanya dia malas basuh pinggan tu. Dia malas nak buat kerja. Dia bagi alasan macam tu. Tak. Yang kita boykot itu ialah program bid'ah. Masjid tak boleh diboykot. Mana ada orang boykot masjid? Kita dulu zaman Halaj saya, zaman Hajjaj dulu. Dah, kenapa para sahabat tak boykot masjid? Ibn Abbas tak boykot masjid. Mereka datang juga salat berjemaah. Sebab itu tanda persatuan umat Islam. Tak boleh kita tinggalkan. Kecuali memanglah masjid tu ajak kemungkaran. Itu lain cerita. Masjid tu ajak benda yang mungkar, ajak benda yang mungkar. Dan itu di satu-satu masjid yang kita ada. Itu lain cerita lain. Wallahu a'lam. Dan mereka, kita kena faham, yang buat bid'ah ni, mereka ini masih lagi sebahagian besar mereka ialah jahil terhadap bid'ah tersebut. Ya? Tak ada siapa yang kata bila dia buat bid'ah kata aku buat bid'ah, yang bid'ah ni bagus. Ya, tak ada yang kata macam tu. Dia akan anggap benda ni, ini bukan bid'ah lah. Nampak tak? Jadi i'tiqad dia bukan i'tiqad dia menghalalkan bid'ah. Dia masih lagi orang yang jahil. Tapi sekali lagi, kita kata Syekh Saleh Fauzan, tak ada beza ahli bid'ah jahil dengan ahli bid'ah tak jahil. Dulu ahli bid'ah. Dulu ahli bid'ah. Cuma dia kata bila ada program macam tu tak masuk lah. Tiba-tiba nak buat program baca Yasin malam 10 Syaban, 3 kali baca Yasin, tak usah pergilah. Tapi kita, bila masalah lain, kita pergi datang. Kita juga yang tolong kemas masjid. Yang lepas masjid tu kita tolong susun sejadah. Dia kata bagus je ni susun sejadah, tapi bila program ni tak datang, tapi okey lah. Jadi dia susun sejadah, okey, orang tak marah kita. Yang marah tu dah tak involve, tolong pun tidak. Jadi tahu komen je. Itulah macam tu. Bila ada kenduri, kita bawa makanan yang paling sedap. Kita offer lebih. Kita offer servis yang lebih pada masjid. Kita tahu kita ikhlas kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Jadi ada benda kita tak buat, dia faham. Maksudnya dia ni bukan dia tak suka Islam, tapi dia tak suka sebahagian perbuatan kita. Lepas tu kau pun kena cop. Lepas tu lepas tu kau kena cop lah. Dah kena cop tu macam mana? Nabi Muhammad SAW pun kena cop. Gila ada, penyair ada, semua ada. Abu Bakar pun dah kena cop. Umar pun kena cop, betul tak? Hatta para sahabat Urwah bin Zubair ni dia pernah kena cop. Sebagai salah kata kau ni kutuk, kau buat amal buruk. Kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang tak tahu perkara yang baik tentang aku buat, yang tahu benda jahat je. Jadi orang tak tahu benda yang baik, jadi aku ikhlas lah. Tak ada siapa tahu aku buat amalan kerana Allah Ta'ala. Kalau orang tahu benda yang baik kita buat, nanti dia cerita-cerita, kita rasa ujub, rasa riak macam-macam. Bagus tak tahu benda yang baik, dia tahu benda yang jahat je, cukup Alhamdulillah. Betul tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti kita kata dalam istiqamah ni, tadi sadidu wa qaribu. Kalau kita kata kat mana istiqamah, iaitu istiqamah dalam semua bentuk. Dari segi akidah kena istiqamah, dari segi ibadah kena istiqamah, dari segi akhlak kena istiqamah. Dan kita kata kenapa, apa faktor yang penyebab yang kita boleh jadi istiqamah? Apakah faktor yang menjadi kita ni istiqamah? Jawapan ni ialah kerana kita tak tahu bila kita akan mati. Itu poin paling penting. Takut-takut masa time yang kita tak istiqamah tu, time kita tengah lalai tu, kita dimatikan ketika tu. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Syekh Uthaymin pernah ditanya, dia kata, Syekh, macam mana kita nak pastikan kita ni mati dalam Islam, sedangkan mati tu di tangan Allah? Jadi Syekh kata istiqamah, teruskan menerus. Sebab tu dalam bab istiqamah Imam Nawawi letakkan ayat Quran tadi.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kadang kamu sentiasa tunduk kepada Allah. Jadi mentah kita tengah baca tunduk, kita tengah jalan, kita tengah di pasar, di pasar pun istiqamah, tengah main futsal pun istiqamah. Dia bukan macam setengah orang, dia istiqamah hanya pada dia nampak beragama ketika tempat yang ada agama punya program sahaja. Betul tak? Bila ada program ceramah, mula pun dia pakai hijab, dia pakai masya-Allah. Dan bukan program istiqamah, bila bukan program agama, dia pun kembali pada bentuk yang asal. Ini bukan. Wallahu a'lam. Ya adik nak apa? Nak duduk sini. Ni duduk sebelah kakak tu. Bahaya di sini. Wallahu ta'ala. Dan itu faktor dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kelebihan istiqamah? Kelebihan istiqamah ni dunia akhirat ada kelebihan. Bayangkan seorang pekerja yang istiqamah di atas jalan Islam. Nak tak dia tuang kerja? Takkan. Nak tak dia khianat walaupun satu sen? Takkan. Betul, orang kadang-kadang setengah peniaga, dia berniaga dengan Yayasan Taklim ni. Orang tak ada kat sini lah, saya nak puji lah, yang menjaga kedai kat Yayasan Taklim. Satu sen pun dia kira. Sebab kita punya vendor-vendor kata, apa dia ni 31 sen pun dia kata tulis. Tak payah tulis lah dia kata. Tapi dia istiqamah atas jalan ni. Atas jalan apa? Jalan tak nak 1 sen pun ambil. Dia tak istiqamah, duit masjid pun dia akan solat. Pegawai masjid, pegawai masjid nak bayar bil api masjid. Sini, tuan-tuan sini Yayasan Taklim ni contohnya, sampai ke pasar tu lebih kurang atau lebih sikit, dia claim RM10 duit minyak. Kalau tu bukan duit minyak saja, ni wear and tear lah, hamda semua. Lepas tu dia tahu macam mana mereka ni mengambil kesempatan. Bila nak bayar bil air, sekali pergi. Bayar bil api, kali yang kedua. Bayar bil elektrik, kali ketiga. Bayar bil internet, pergi kali keempat. Jadi dapat RM40. Berarti je lah, bil tu sampai tak terus bayar. Alasan dia tak terus bayar. Bukan kita boleh kumpulkan. Bahkan saya kata baik sini, main sini, bagi kami online je, free. Bayar online. Oh tak apa. Nampak tak? Ini pegawai masjid ni. Pegawai masjid. Sebab apa? Tak ada istiqamah. Istiqamah ada atas jalan Islam. Sebab itulah kita minta tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim dia istiqamah lah, jalan yang lurus. La i'wijajun fihi wala yumnah wala yusrah. Tak ada pangkal kanan dan tidak ada ke kiri. Setengah lah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan tak lagi istiqamah? Ya. Sahih Bukhari ada, Sahih Tirmizi ada, macam-macam tu. Bukhari dan Muslim, saddidu wa qaribu. Hadis yang saya baca katanya, wahai manusia, kamu tidak akan dapat patuh perintah Allah. Ada tambahan yang itu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Dan hadis itu hadis yang hasan. Wahai manusia, innakum lan ta'malu atau lan tutiqu kullu ma amartukum. Kamu tak boleh buat apa yang semua yang kamu telah aku telah perintahkan. Walakin saddidu, tapi buatlah yang terbaik dan terdekat dengan kebenaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan hadis itu hadis yang hasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan apa lagi, kalau kita tanya apa lagi ustaz, macam nak jadi istiqamah? Istiqamah pertama, teruskan mengaji, satu ilmu. Sebab tak ada yang dapat membantu orang tu istiqamah melainkan ilmu. Dia nak patuh perintah Allah dalam perniagaan, dia kena berada ilmu perniagaan. Dia nak bersama dengan keluarga, dengan adik-beradik, dengan anak, dia kan ada ilmu akhlak, ilmu bercampur gaul, silaturahim. Silaturahim ni ada ilmunya. Kalau dia termarah, nak buat apa. Kalau dia mengajuk, nak buat apa. Kalau dia buat silap kat kita, macam mana kita nak selesaikan. Anak terkurang ajar dengan ibu dan ayahnya, macam mana cara kita nak selesai masalah tu. Ada orang macam-macam dia buat. Tak mengaku, aku jangan keluar, aku tak mengaku anak lah, macam-macam keluar perkataan. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu suami isteri, ilmu dengan macam-macam lah, anak murid, dan semua ni perlukan istiqamah. Kena istiqamah luas, akidah, faraid, amalan, dan juga akhlak. Akhlak luas. Ada satu ensiklopedia akhlak, 2 jilid tebal ni, Mawsu'ah Nadratun Naim, ada 18 jilid.
berkenaan semua sifat-sifat yang batin saja, yang batin, bukan yang zahir, tapi yang batin. Itu kita kena mengaji tu. Banyak lagi yang kena mengaji. Itu satu, teruskan mengaji. Yang kedua, bercampur dengan orang yang soleh. Campur dengan hantu, jadi hantu lah kita. Tak salah kita kata dengan hantu. Kita jumpa kawan-kawan lama kita pun dah jadi ustaz ni, dia jumpa mana sembang mengarut juga. Lepas tu teruskan apa soleh. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa. Yang tak menjaga hati kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa tak? Dalam nak iyyaka na'budu, hanya kepada kamu aku sembah, hanya kepada kamu aku minta pertolongan. Kata Syekh Sa'di rahimahumullah, dia kata, nampak tak? Dalam nak beribadah tu kita kena minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, minta pertolongan. Maksudnya dalam beribadah kena minta tolong. Jangan minta tolong dalam benda dunia saja. Minta tolong benda ibadah macam mana? Contohnya, Allah ya Tuhanku, hari ini aku dapat hadiri kelas Ahad ni, pagi-pagi ni, di musim hari raya dengan penuhnya, open house jamuan. Oleh itu ya Allah, jadikanlah aku minggu depan dapat lagi datang sekali lagi ya Allah. Itu ya Allah ya Tuhanku, aku hari ini dapat sembahyang subuh, besok aku tak tahu lagi ya Allah. Oleh itu aku harap kepada-Mu ya Allah, beri aku kekuatan. Ini kita berdoa dalam bab ibadah. Urwah bin Zubair, kita cerita tadi kan, di kaki dia patah, kaki dia kena potong, cacat dia. Dia datang seorang lelaki, kata, aku nak ucapkan takziah. Dia kata, kalau kau nak ucapkan takziah pada kaki aku, tak apalah. Dia kata, semuanya aku dah mengharapkan pahala daripada terputusnya kaki aku sebelah ni. Tak. Aku datang nak bagi tahu ucap takziah sebab anak kau, apa dia kata, sebab pasal anak kau. Kata, kenapa anak aku? Dia tak tahu. Anak kamu telah meninggal, jatuh dari bumbung, binatang pijak, mati. Apa dia kata? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengambil satu bahagian daripada badanku dan memberi aku banyak lagi bahagian yang lain, dan telah mematikan satu anak aku dan menghidupkan, memberi aku anak-anak yang banyak lagi. Maksudnya ada banyak lagi anak-anak yang lain. Nampak istiqamah tak? Istiqamah ketika susah, nampak tu? Ketika dalam keadaan istiqamah lah tu. Kita kadang-kadang tengah warak ni istiqamah lah. Kan tengah mood dan lain kan, marah lah, apa dah. Tengah ni Masya Allah, Astaghfirullah, apa semua tengah warak ni, tengah macam ni. Kadang kereta tengah tension kan, kereta potong sikit je dah mencarut. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala alam. Jadi itu dah banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak kena mencampur orang salih, dan teruskan berkawan dengan orang yang baik. Itu dia. Datang kelas-kelas orang yang baik. Datanglah kelas, janganlah datang kelas tu keluar salam, datang dari mana, duduk mana. Oh, pun duduk sebelah rumah je, kadang-kadang tak sedar. Betul. Betul kan? Oh, cik duduk serambut rupanya. Serambut rumah dekat je, seberang tu je contohnya. Tapi tak sedar. Bila bercampur ni kan, dia campur mula ajak program itu, ajak program ini, bercampur. Dan kita tak perlulah kawan-kawan yang mengarut tu lah. Memang susah kita nak putuskan kawan. Ustaz, bukankah itu memutuskan silaturahim? Putus silaturahim dengan avoid benda yang tak elok tu dua benda yang berbeza. Kata ustaz ni ngajak pada putus silaturahim, tidak. Kita putus silaturahim, dia masih lagi. Kalau dia sakit kita ziarah, kan? Hak muslim kata muslim yang lain, bila mati kita pergi, bila dia jemput kita pergi. Tapi kita bukan tusahib, bukan musahabah. Wala tusahib illa mu'mina, dan tidak berkawan dengan kamu melainkan orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dua kali Allah Ta'ala. Jadi kita habiskanlah. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.